Arkitek Adrianta Aziz. Saya berada di Rumah Pangsa Bukit Puchong, di mana Rumah Pangsa ini merupakan rumah pangsa yang pertama pasang siap di kawasan Selangor. Minggu ini, projek laman urban di Rumah Pangsa Bukit Puchong, kita adakan satu projek yang berkonsepkan Santorini. Santorini? Apa tu? Santorini? Tak pernah dengar pun di mana tu. Santorini? Santorini tu apa ya? So jadi kita cari satu space, kita hidupkan. Kita datangkan unsur-unsur yang boleh membuatkan orang rasa best lah nak lepak dekat situ. And then kita hidupkan ruang tu dan kita jadikan dia satu discussion area untuk kita. Kalau kita lihat pangsapuri yang didiami oleh golongan B40, biasanya keadaannya agak terbiar, tidak ada perkara-perkara yang menarik di situ. Tetapi kita telah menjalankan eksperimen di dua pangsapuri kos rendah, iaitu di Pangsapuri Bukit Puchong dan juga di Pangsapuri Enggang di Kinrara. Satu petang, Sabtu Ahad, saya selalu turun main kat sini lah. Okay, satu ketika dulu keadaan penduduk Rumah Pangsa Bandar Bukit Puchong ni lebih kepada masing-masing buat hal sendiri. Maksudnya tak ada perjumpaan sesama kami, masing-masing dengan aktiviti-aktiviti sendiri. Maksudnya lebih sunyi lah. Suasana tu sunyi, tak ada berkomunikasi antara satu sama lain. Apabila saya sampai di Rumah Pangsa Bukit Puchong ni, saya lihat di kawasan awam di bawah ni tiada tempat duduk, tak ada tempat kanak-kanak bermain. Dia jadi macam kawasan negatif sangat, sunyi sangat. Sebab di Pangsapuri Bukit Puchong contohnya mereka ada kolong di bawah tingkat yang tak ada kediaman tu. Tema Santorini ni, biar kita dapat satu tema yang penduduk-penduduk di Rumah Pangsapuri ini berada di tempat lain. Santorini merupakan satu tema yang daripada ala-ala Greek dulu. Kita pilih dua warna saja. Warna yang harmoni. Warna biru dan warna putih.
cabaran untuk buat projek ni besar juga sebenarnya sebab diorang penduduk sebenarnya tak faham konsep apa yang dibawa masuk sebenarnya. Mereka sebenarnya perlu diberikan pendidikan untuk mereka lebih faham sebenarnya apa konsep sebenar yang kita setiap konsep yang dibawa masuk ke dalam flat ni. Jadi mereka perlu diberi penjelasan yang lebih baik, lebih terperinci supaya mereka faham akan tujuan sebenarnya untuk setiap projek ini. Jadi kena faham cita rasa orang sekitar ataupun pengguna yang menggunakan ruang tersebut. Jadi orang yang menyediakan infrastruktur untuk sesuatu placemaking tu dia kena tahu cita rasa end user di situ. Penyertaan untuk mempercantikkan kawasan ini bukan sahaja terdiri daripada golongan dewasa, tetapi kanak-kanak juga turut serta, kaum wanita juga turut serta. Jadi saya rasa creating urban space and kebun community ini menimbulkan satu rasa kepunyaan, satu rasa kebersamaan yang tempat ni tempat kita. Kalau kita nak jadikan tempat kita cantik, kita kena buat sama-sama. Mungkin ini adalah satu attempt juga bagi menghidupkan ruang ni. Mungkin pada asalnya hanya passerby saja yang melalui ruang ni dan tak ada satu sebab untuk dia nak stop sini dan juga menjadikan tempat ni untuk meeting area ataupun untuk menjadikan satu aktiviti yang disukai ramai lah. Okay? Jadi dengan adanya kita menghidupkan kembali ruang ni, ia menjadi satu focal point. Bagi saya projek Lama Urban ni baguslah untuk generasi akan datang. Pasalnya dia menerapkan satu konsep yang harmoni.
Dari kata silaturahim antara penduduk nampaknya makin bagus lah. Jadi program-program seperti kebun komuniti dan laman urban ini dan juga placemaking secara keseluruhannya membawa balik manusia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kalau kita tengok sejarah placemaking ni, dia memang adalah dicetuskan oleh politician sebenarnya. Kalau tengok sejarah teori pada placemaking adalah untuk apa? Kadang-kadang di kawasan satu bandar tu dia boleh mati, tapi dengan placemaking ni, dengan idea placemaking ni, politician dia nak mengumpulkan komuniti ini semula dengan punya minat yang sama. Satu lagi, kerja-kerja yang dilangsungkan di sini bukan individual. Dia adalah berbentuk komuniti. Orang-orang yang komuniti sendiri yang sama-sama duduk berbincang, berdiskus, keluarkan idea sama-sama, nak merealisasikan adalah di kalangan penduduk-penduduk Pangsapuri Bukit Puchong itu sendiri. Kalau kita letakkan pembinaan tempat awam itu di tangan komuniti sendiri. Kalau kebun, mereka yang membangunkan kebun tu. Kalau laman urban, mereka yang mengecat sama ada perabot, titi, alat permainan ataupun apa-apa arca yang mereka dirikan, itu adalah sebahagian daripada hasil tangan mereka. Jadi pada saya timbul perasaan sayang untuk menjaga kawasan tersebut. Sebenarnya ianya boleh menjadi tempat yang menarik. Ianya boleh menjadi point of interest. Dan kalau kita melihat trend kanak-kanak sekarang ini atau trend remaja contohnya yang suka berselfie, bagi saya ini memberi mereka satu keunikan yang mana mereka boleh mereka boleh enjoy using the space lah, ataupun mereka melihat keunikan tempat tersebut. Dan ini bagi saya membantu untuk membuka minda masyarakat, yang mana kita sentiasa perlu melihat potensi sesuatu ruang tersebut, dan jangan kita melihat ataupun cuba kita elakkan melihat ruang tersebut sebagai sesuatu ruang yang negatif sahaja. Kita perlu melihat bagaimana sesuatu ruang itu boleh ditukar menjadi sesuatu ruang yang positif. Mereka ada ruang tersendiri untuk mereka menghabiskan waktu santai mereka. Dan sebelum ni memang tak ada space. Mereka hanya fokus di tengah-tengah laman sahaja, di padang permainan. Tapi bila adanya projek-projek kecil macam projek-projek di bawah setiap kolong, mereka ada lebih ruang untuk diorang mengekspreskan masa diorang, maksudnya emosi diorang bermain dekat bawah-bawah kolong tu sebenarnya. So pada pendapat saya, projek-projek untuk di setiap bawah blok ni sebenarnya adalah satu projek yang sangat baik. Dan sebenarnya memang memberi kesan yang positif, di mana kita bukan sahaja boleh memberi mereka ruang untuk bermain, tapi boleh juga mendevelop ataupun mengcreatekan satu ruang, satu kesan yang lebih
kreatif sebenarnya. Pendapat saya tentang projek Laman Urban sangat bagus untuk kami. Dia banyak memberi manfaat dan ia boleh diguna pakai oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Dan ia juga bertempat ni kita boleh guna untuk bersantai. Sekiranya ada birthday party kita boleh pakai. Dan apa jua lah aktiviti yang kita boleh pakai di sini. Program Laman Urban di mana vision kita adalah mentransformasikan tempat yang suram, negatif menjadikan tempat yang harmoni, positif dan menggalakkan kaum sosial bermasyarakat berkumpul di sini. Perkara yang mana kalau dulu kita mungkin buat palette ni hanya a simple thing, but what you did was like menyediakan buaian dekat Bandar Bukit Puchong tu. It's a good idea. Kesan positif, sangat positif pada kami ialah nampak sebelum ni keadaan bawah kolong ni macam suram, so sekarang ni dah colourful, so cantik. So bila kita kata we do not leave anybody behind, that the one that you go is actually places yang biasanya kita ketinggalan. So the places that you go to, yang mana you pergi ke rumah-rumah kos rendah, you pergi ke taman-taman, you pergi ke kebun komuniti, and if you to see, kalau you rasa you boleh menjiwai, you dah nampak bahawa perpaduan komuniti ini makin strong. Aktiviti-aktiviti yang berlaku di Rumah Pangsapuri Bukit Puchong ni, saya dah maklumkan pada komuniti di sini, projek ni bila dah berlangsung, dia tak akan berhenti. Maksudnya, dia akan berterusan daripada satu masa ke satu masa, dan saya percaya projek Laman Urban ni menjadikan satu prototipe di sekitar Bandar Puchong dan juga di sekitar pesada Malaysia. Macam ni baru best. Bila saya ada dekat sini, saya boleh buat homework, baring-baring dan lepak dengan kawan-kawan.
Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang.